Salam sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid. Pada kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Sejarah Tahun 4 dalam tajuk Unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Paparan menunjukkan standar kandungan dan juga standar pembelajaran yang kita akan pelajari di dalam tajuk ini. Murid-murid juga boleh merujuk dalam buku teks Sejarah Tahun 4 dalam muka surat 120 hingga 135. Seterusnya murid-murid kita beralih kepada mengenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin yang menyatakan bahawa Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Manakala buku yang kedua iaitu Suma Oriental Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Tahukah murid-murid, Sulalatus Salatin juga dikenali sebagai sejarah Melayu yang naskah asalnya ditulis oleh Tun Sri Lanang, manakala Suma Oriental merupakan sumber Portugis. Seterusnya murid-murid kita beralih kepada latar belakang Parameswara. Parameswara ialah putra raja kerajaan Melayu dari Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Seterusnya, Parameswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasik kerana diserang oleh Majapahit. Pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Sebagai makluman tambahan, untuk makluman murid-murid, Temasik ialah nama lama bagi Singapura. Seterusnya murid-murid, kita beralih kepada pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Selepas meninggalkan Palembang, Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasik. Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasik dan bertemu dengan Temagi. Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasik. Kedatangan Parameswara disambut baik oleh Temagi. Parameswara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasik. Parameswara mendapati Temasik sesuai untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Parameswara merancang serangan ke atas Temagi kerana Parameswara hendak menjadi pemerintah di Temasik. Hal ini menyebabkan Temagi dibunuh. Kerajaan Siam menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang Parameswara di Temasik. Setelah mengetahui serangan Siam, Parameswara berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Parameswara dan pengikutnya meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Ujong. Parameswara melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujong. Untuk makluman murid-murid, paparan merupakan carta alir bagaimana Parameswara dan pengikutnya memulakan pengembaraan untuk membina kerajaan. Seterusnya murid-murid kita beralih kepada peristiwa pembukaan Melaka. Bagaimanakah Melaka dibuka? Kebijaksanaan Parameswara sebagai tokoh terbilang terbukti apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baru.
Parameswara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Pening Ujong dan sampai ke muara Sungai Bertam. Parameswara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Parameswara dan pengikutnya keluar berburu. Parameswara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Parameswara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Parameswara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baharu sempena dengan nama Pokok Melaka, tempat Baginda bersandar. Seterusnya murid-murid kita beralih kepada asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Melaka dikenali dengan pelbagai nama yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Antara sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka termasuklah sumber tempatan, India, Arab, dan Barat. Menurut Sulalatus Salatin, menceritakan bahawa nama Melaka berasal daripada pokok Melaka, tempat Parameswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Daripada sumber Arab pula, menyebut Melaka sebagai Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Manakala sumber India pula, mengikut mitos Hindu, menyatakan Melaka disebut Amalaka, yaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Dan yang terakhir, menurut Suma Oriental, nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Kepelbagaian sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka membuktikan Melaka sebagai pusat pertemuan pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita perlu bersyukur dan menghargai warisan negara serta kerjasama menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Seterusnya murid-murid kita beralih kepada keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Melaka mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Yang pertama, terlindung daripada angin monsun. Perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun yang membolehkan kapal-kapal berlayar dengan selamat. Yang kedua, kedudukan yang strategik. Melaka berada pada kedudukan yang strategik di antara jalan Laut Timur dan Barat. Kedudukan yang strategik ini menarik minat para pedagang untuk singgah berdagang. Seterusnya, kebijaksanaan pemerintah. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini juga menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Untuk itu, kebijaksanaan Parameswara membawa kepada penubuhan sebuah kerajaan baharu di Melaka. Kepada semua murid-murid, unit 9 sudah selesai kita bincangkan. Untuk itu, murid-murid boleh menguji minda dan kreativiti dengan membuat latihan di muka surat 133 buku teks dan membina model pelabuhan. Sekian saja pembelajaran pada kali ini dan terima kasih diucapkan kepada semua murid-murid di atas perhatian yang diberikan.